Amin. 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 Shalom semuanya. 大家平安。 Yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangannya. 有喜乐的可以挥挥手。 Sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, kita akan sama-sama mendeklarasikan DNA gereja kita. 我们还没有开始聚会，我们要宣告教会的 DNA。 DNA gereja yaitu restorasi Pondok Daud, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan dalam bersama-sama siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. 感谢主。 Kita mau sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. 来，我们一起，我们要敬拜赞美神。 Biar pagi ini kita datang ke hadapan Tuhan 当今天早晨我们来到神的面前， dengan satu kerinduan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. 带着一个渴慕的心，要跟神一起享受。 Karena satu hari bersama dengan Tuhan di hadirat Tuhan lebih baik daripada 1000 hari tempat lain. 因为一日在主里跟主一起，比千日在外面。 Kami rindu selalu bersamamu ya Tuhan. 说我们渴慕这样的，永远与你在一起。 Tuhan Yesus, 主耶稣， Kau dambaan hati kami, Kau kerinduan kami. 你是我们的渴慕，我们所爱慕的。 Mari buka hatimu, mari saat ini datang ke hadapan Tuhan. 来，我们每个人展开我们的心，来到神的面前， Angkat suaramu, mari sembah Tuhan. 扬起你的声音来敬拜赞美神。 Tidak usah pikirkan yang lain, pikirkan hanya bersama-sama dengan Tuhan 放 saja. 掉一切的一切，单单的想要跟主在一起。 Kami rindu bersamamu, Yesus. Hadiratmu kami perlukan, hadiratmu yang mengubahkan kami, hadiratmu yang melawat kami. Kami rindu dipuaskan oleh-Mu Tuhan. Kaulah yang satu-satunya yang dapat memuaskan kami. Yesus, 我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命。你是我唯一所求，让我心单单渴慕你。再一次我们说耶稣。耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命。你是我唯一所求，让我心单单渴慕你，我心满意。我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕寻求你。
来从头我们说耶稣，耶稣，我要爱慕你，我要爱慕你，倾倒我的生命，你是我唯一所求，我心单单渴慕，我心满意，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，把我渴慕心求，我心满你，我心满你，哦，我心满你，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕心求你，我心满意，我心满意，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕心求，哦，我心满你，哦，我心满你，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，主啊，我渴慕心求，哦，我心满你，我心满你，对你的爱和思念无止境，让我走向你的身旁，贴近你，把我渴慕心求你，让我走向你的身旁，贴近你，把我渴慕心求你，让我走向你的身旁，贴近你，把我渴慕心求你，我心满你，我们渴慕你，我要爱慕你，哦，谢呀啦啦啦，我呀啦嘛谢呀啦啦啦啦，我呀啦啦啦嘛谢呀啦啦呀啦啦啦呀啦啦啦啦啦，哦，我呀啦嘛谢呀啦啦呀啦么我呀啦嘛。我要进入主啊你的同在，来敬拜你，来敬拜你在这里，我全心敬拜你，夫妇敬拜你主，
心来敬拜你，高举双手敬拜你，在你大能荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜你，高举双手敬拜你，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜你，我全心来敬拜你主，我全心来敬拜你，高举双手敬拜你主，在你大能荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜你，高举双手敬拜你，在你大能荣耀光中，我匍匐在你宝座前，我全心来敬拜，我全心敬拜你，高举双手敬拜你，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜你，在你大能，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜你，在你大能，在你大能荣耀光中，我与众天使匍匐，深深敬拜你。我们匍匐敬拜你主啊， Kami menyembahmu Tuhan. 与众天使匍匐敬拜你。Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini. Bersama para malaikat kami menyembahmu Tuhan. Bersama bumi, sisi bumi dan sisi surga Tuhan menyembahmu Tuhan. Orang masyarakat naikkan sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Tuhan, haleluya. 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 哈利路亚！我们继续来敬拜他，我们高举耶稣的 Mari 名， kita 他 terus 是配得我们的 sembah 敬拜赞美，阿 Dia 门。 layak untuk Haleluya. penyembahan kita. Haleluya. 高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。再这么宣告，高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高
琴，称颂赞美他，扬起号角，歌颂赞美他。万军耶和华是我的神，我的高台，我的避难所，我的山寨坚固的磐石，我的盾牌拯救我的家，扬起荣耀得胜的旌旗。耶稣基督是我的元帅，引导我们去行往前走。他是大而可畏的真神，我们高举他，高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。在这门宣告，我的心要称颂耶和华，阿们。我的口向他欢呼歌唱，一层鞋进入他的门，一赞美进入他的园。我要向耶和华唱新歌，欢欣跳舞，歌颂赞美他，不时弹琴，称颂赞美他，扬起号角，歌颂赞美他。万军耶和华是我的神，我的高台，我的避难所，我的山寨坚固的磐石，我的盾牌拯救我的家，扬起荣耀得胜的旌旗。耶稣基督是我的元帅，引导我们去行往前走。他是大而可畏的真神，我们高举他，高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高举他，高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他。高举耶稣，荣耀耶稣，赞美耶稣，永永远远敬拜他，永永远远敬拜他，永永远远敬拜他，永永远远敬拜他，永永远远敬拜他，永永远远敬拜他。哈利路亚，哈利路亚，我们高举他，我们给他我们的主热烈的掌声，我们高举他，耶哈稣，利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主啊，我们永永远远来高举你的名， Tuhan 因为 kami 你 mau 的名是 meninggikan 配的。 Engkau 主啊，在我们的 selama-lamanya. 教会，我们要高举你。 Engkau layak ditinggikan, kami mau tinggikan Engkau di gereja kami. 在我们的家中，我们要高举你； Kami mau tinggikan Engkau di dalam keluarga kami. 在我们的工作，我们要高举你。 Kami mau tinggikan Engkau di dalam pekerjaan 主 kami, 耶稣， usaha 我们要 kami. 永永远远来高举你， Tuhan Yesus, kami mau tinggikan Engkau selama-lamanya. 因为我们相信，我们大家都相信，当我们高举你的时候，你自己吸引我们。 Karena kami percaya ketika kami Amin. meninggikan Engkau, Engkau sendiri yang akan menarik kami 来更加爱你，认 untuk 识你。 lebih lagi mengenalmu, 敬畏你。 mengasihimu. Takut dan hormat akan Engkau 阿门。而且你自己 Amen. 吸引你的百姓来跪拜向你。阿门。 dan membuat Engkau sendiri menarik umatmu untuk menyembah Engkau. 我们一起说哈利路亚。 Katakan haleluya. Haleluya. 现在我们要宣告第三波五旬节。 Berikut kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 来，我们一起要宣告第三波的五旬节。第三个五旬节是圣灵在现在的大浇灌，并且超越亚述沙街时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前，
最大也是最后的一波灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米时代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以自己的行动想救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印度尼西亚开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命之后，主耶稣就要再来。哦，哈利路亚！哦，西嘎巴达嘎达，每个神的儿女们领受第三波五旬节的浇灌。哦，拉巴卡巴拉巴拉巴拉，领受，哈利路亚，哈利路亚！奉耶稣基督的名，阿门。Amin. Amin. Kita juga akan mendengarkan video pengajaran dan dilanjutkan dengan pengumuman di minggu ini. Kami persilakan. 以下我们有听从总部的教导，接着是这个礼拜的报告。Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh.
Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.欢迎堂家人们平安，欢迎您来参加线上祷告殿。每逢礼拜六下午5点开始 ，Zoom 870-4708-7628，我们同心合一代祷，为家人们得健康，为教会更成长。生命建造营线上课程每逢礼拜三晚上7点半开始 ，Zoom 881-4879-0488。我们学习和领受医治释放灵魂体的自由，生命越来越像主耶稣。喜爱神的话，作业不停思想，这人有福。每天2个人以上一组，透过 WhatsApp call 一起导读，是简单的方式与神沟通，更亲密、更爱主、更勇敢祷告。想要参加？请联系Jenny姐妹，电话081587859991。有神爱的地方就是天堂，不要错过小组聚会哦。每逢礼拜四晚上有恩典小组、永恒的爱小组、兴起发光小组、成长小组和神之家小组。礼拜五晚上有青少年小组、快乐小组。您想加入哪一个小组呢？请联系3弟姐妹，电话089608369134。每个聚会、每课程都是美好的时光，
话语堂所有的线上聚会和课程都有录音而播放在 YouTube 上。想跟上，你想更多的领受，打开 YouTube， 打字 GBI Mandarin Rayon 1C。奉献是一种方式来表达对神的爱。使话语堂金钱的奉献有2种方法。第一，传到 BCA 银行账户267-021-1501，名 Santi Kristiani。第二 ，OFO APP 电话0896-0836-9134，请你写下什么奉献，是心甘乐意奉献1/4奉献、起初果的奉献、感恩奉献等等。谢谢您的奉献，祝福你苦福满满。报告完毕，耶稣丰盛的祝福大家。Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam firman Tuhan. 来，我们预备心，我们要进入到神的话语。Yesus, Kau sungguh baik bagi setiap kami, Tuhan. 主耶稣，你对我们何等的美善。荣
要来赞美你，每时刻赞美你，我全心敬拜你，每时刻敬拜你，为你配得一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归真神。我要来赞美你，每时刻赞美你，我全心敬拜你，每时刻敬拜你，为你配得一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归真神，为你配得，为你配得一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归真神，为你配得，为你配得一切的歌颂和赞美，尊贵荣耀完全归真神。Bapak kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. 天父，为了今天早上我们献上感恩， Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. 我们来到你的面前， Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. 我们把我们的生命完全交托给你， Berbicaralah kepada kami. 对我们说话吧。 Kami siap untuk menerima dan mendengarnya. 我们已经预备好来聆听，来领受。 Urapi lidah bibir anak-Mu dan penerjemah. 恩高你仆人的舌口，也是恩高翻译的。 Sampaikan firman-Mu dengan kuasa-Mu. 用你的能力来彰显，在话语正在传出去的时候。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. 各位弟兄姊妹平安。 Ya, shalom Pastor Johan. Terima kasih udah mengundang saya kembali. 谢谢罗牧师已经再邀请我回到这里讲道。 Tentunya paling tidak sudah 1 tahun lebih saya tidak berkumpul atau bertemu dengan jemaat terkasih di GPI Mandarin. 已经超过1年了，我没有跟大家见面。 Dan saya berdoa supaya kita semua tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. 而且我祷告，我们每一个人都是坚强的，坚固在主里面。 Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 在今天，我们要分享神的话， Yang saya beri judul Be Strong atau Jadilah Kuat. 要给各位就是主题就是更健maaf ini yang bahasa Mandarinnya kemana ya? Oh, ini slide saya. Oh, oke. Boleh share screen dari kami aja, Pak? Saya nggak terima yang dari Mandarin ya, atau silahkan, atau Ibu Eki atau yang lain. Oh, oke. Oke. Ya, silahkan. Oh, oke. Ya, lebih bagus ya. Oke. Jadi ini berbicara mengenai jadilah kuat. 就是讲关于当要刚强。 Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan meminta kepada kita untuk tetap kuat. 而且我们要看为什么神叫我们要刚强。 Dunia boleh goncang dengan segala masalahnya. 世界能够动荡，就是因为有很多的问题在里面。 Tetapi firman Tuhan tetap teguh untuk selama-lamanya. 但是神的话是永远坚固到永远。 Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. 而且今天我们要学习一个人物在圣经里面， Dia mengalami masalah yang lebih berat daripada apa yang kita alami hari ini.
他面临就是更难的问题，比起我们。 Dia adalah Yosua. 他就是约书亚。 Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan menguatkan Yosua. 我们要看神怎么样来使约书亚变成刚强。 Next slide. Di dalam Yosua pasal 1 sampai ayat 6 sampai 9, saya akan bacakan dulu ya, mungkin dalam bahasa Indonesia. Ya. Ayatnya yang ke-6. 约书亚记1到第1章第6到第9节。 Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖所起誓应许给他们的地。 Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可离弃左右，使你无论往哪里去都可以顺利。 Berikutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你遵守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。 Nah, di dalam 4 ayat yang kita baca barusan, 我们所读的这4个经文， ada 3 ayat yang mengingatkan supaya Yosua untuk kuat dan teguh hatinya. 3次神提醒约书亚，他要刚强壮胆。 Yang pertama di dalam ayat yang ke-6 Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. 第1在6节，神说你要刚强壮胆。 Ayat yang ke-7 Tuhan menekankan lebih lagi. 然后第7节，神再强调， dengan mengatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. 而且他在这里说，你只要刚强大大壮胆。 Jadi dalam bahasa Indonesia ditambah dengan kata dengan sungguh-sungguh. 而且在印尼文说，你要很认真的大大壮胆。 Nah, kemudian ayat yang ke-9 ya. 然后第9节 dikatakan sekarang kuperintahkan kepadamu. 我现在吩咐你，我不是吩咐你了吗？ Sudah bukan kayak ya Tuhan berkata ya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian yang kedua sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga kuperintahkan. 第1是神说当刚强壮胆，第2神说你要认真的要刚强壮胆，第3神说我吩咐你呀。 Sekarang sudah menjadi perintah, jangan takut, kuatkan hatimu. 神现在已经成为吩咐我们了，说你要刚强壮胆，不要惧怕。 Bahkan ya bagian yang berikutnya, janganlah kecut dan tawar hati. 而且神在印尼文说，你不要失去你的信心，也不要灰心，不要惊慌。 Dengan demikian, ya kurang lebih 4 kali Tuhan mengingatkan Yosua untuk teguh dan kuat.
所以神在这里有4次提醒了约书亚要坚强，要刚强壮胆。 Sebetulnya apa sih yang sedang dialami oleh Yosua? 其实约书亚当时是正在面临什么的状况呢？ Kondisi Yosua saat itu begitu berat. 约书亚当时所面临的事情是很大的。 Alasan yang pertama, kemungkinan besarnya karena Musa telah mati. 第一个原因，那是最大的理由，可能就是因为摩西已经死了。 Di dalam Yosua pasal yang pertama diawali bahwa Musa telah mati. 在约书亚第1章已经说了，神的仆人摩西死了。 Siapakah Musa bagi Yosua? 对约书亚，摩西是谁呢？ Musa bukan sekedar pemimpin bagi Yosua, tapi seperti sudah menjadi bapak rohani. 约书亚看摩西不单单只是成为领袖而已，但是摩西就是他的属灵父亲。 Musa adalah mentor dari Yosua. 摩西就是约书亚的教练。 Dan Musa ini adalah pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. 而且摩西是很大的领袖，在以色列面前是很大的领袖。 Mungkin di hadapan bagi Yosua, Musa itu seperti Allah kecil gitu ya, Tuhan kecil gitu. 可能对约书亚来说，摩西就是比较小的神。 Kalau perlu mujizat, cari Musa. 如果需要神迹，就找摩西呀。 Tidak ada air, cari Musa. 没有水，也是要找摩西。 Ada pemberontakan, cari Musa. 有人叛逆，也是找摩西。 Ada musuh menyerang, cari Musa. 就是敌人攻击，也是找摩西。 Jadi Yosua kehilangan sosok yang begitu penting dalam kehidupannya. Dia kehilangan dukungan. 所以约书亚失去了一个很重要的人在他生命里面，他失去了支持。 Alasan yang kedua, 第2个原因， bukan cuma Musa telah mati, tetapi sekarang dia ditunjuk untuk memimpin. 不单只是摩西已经死了，现在神叫他要成为领袖。 Kadang-kadang lebih enak jadi pengikut ya di tengah krisis. 在这个危机当中，成为一个就是跟随者比较容易，对不对？ Tetapi sekarang dia harus memimpin bangsa yang besar ini. 但是现在他要带领这么大的子民。 Ingat, Yosua adalah salah satu mata-mata atau pengintai yang pernah masuk ke tanah Kanaan. 记得约书亚就是其中一个进到迦南美地成为探子的人。 Waktu itu mereka masih ada di sebelah, belum menyeberang sungai Yordan, maksudnya masih di perbatasan. 当时他还没有过约旦河， Tapi Yosua sudah bisa membayangkan betapa dahsyatnya peperangan di hadapannya. 但是约书亚可以想象以后他要面对的征战是有多大。 Kota pertama yang harus dikalahkan adalah kota Yeriko. 第一要打败的城市就是耶利哥城， Temboknya tinggi, sangat kuat bentengnya. 很大的城墙，很坚固的就是城垒。 Dan dia tahu dia harus mengalahkan 31 raja yang ada di tanah Kanaan. 他也知道他要打败31个国王在那个迦南美地。 31 raja, perang demi perang, demi perang, demi perang. 31个民族，31个王，所以就是一直征战，征战又征战。 Tugas terlalu sulit dan terlalu berat di hadapannya. 重大的责任。 Dan alasan yang ketiga, 第3个原因， bukan cuma musuh yang dari luar, tetapi dia juga menghadapi musuh yang dari dalam. 不单单只是要面对外面的仇敌，也是要面对里面的仇敌。 Bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. 以色列民就是硬着颈项的百姓。
Bahkan pada zaman Musa saja, 7 kali mereka memberontak kepada Musa. 连在摩西时代，他们7次反抗摩西，反对摩西。 Musa yang mengadakan mujizat demi mujizat yang dahsyat. 摩西已经做了极大的神迹， Tapi bangsa Israel masih tidak mau dengar Musa. 但是以色列人还是不听摩西的话。 Apalagi saya, mungkin itulah yang dipikirkan Yosua. 耶稣也可能想，我怎么办呢？ Intinya bahwa Yosua begitu merasa lemah dan takut. 就是就是耶稣也感到非常软弱，而且害怕。 Nah, berikutnya. 继 Next. 续下去。 Sekarang kalau kita melihat kondisi kita hari ini, 如果我们看我们现在的情况，我们现在的状况， apa yang kita takutkan hari ini? 我们所怕的是什么？我们所惧怕的是什么呢？ Kalau kita ingin mengetahui apa yang kita takutkan, kita harus tahu akarnya dulu, alasannya. 如果我们要知道我们怕什么，我们要看我们的根，我们要看就是它的原因来头是什么。 Apakah sumber ketakutan kita? 是我们惧怕的来源是什么呢？ Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara masih takut tentang pandemi. 可能在我们当中还有一些怕关于疫情， Kita tidak bisa ketemu dengan saudara-saudara, kita merasa kesepian. 我们不能跟弟兄姊妹见面，然后我们觉得很孤单、很孤独。 Kemudian mungkin ada yang bisnisnya sepi, 也可能有一些就是生意上很冷淡， ada masalah keuangan, 有财务上的问题， ada masalah masa depan, kekhawatiran akan masa depan. 也是担忧、忧虑关于我们的前途。 Kemudian anak-anak saya belajar online, apakah mereka bisa? 我的孩子上课是用上网的，他们可以吗？ Mungkin beberapa dari kita juga merasa takut menghadapi kematian nantinya. 我们有一些也是可能惧怕来面对将来的死亡。 Nah, apapun yang menjadi pergumulan atau ketakutan kita hari ini, 无论什么成为我们今天的挣扎，我们今天的惧怕， Tuhan ingin menguatkan kita sebagaimana Tuhan menguatkan Yosua. 神要使我们坚固，像是耶稣也坚固一样。 Waktu itu Tuhan akhirnya menggenapi janjinya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, Allah menguatkan Yosua. 然后，如果我们看接下去，神坚固了约书亚。 Di dalam ayat yang kelima tadi, pasal 1 ayat 5, 第1章的第5节，在约书亚记， sebetulnya Tuhan sudah memberikan janjinya. Dia berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. 神已经赐下了应许，你平生的日子，就是你一生的年日，在印尼文，必无一人能在你面前站立得住。 Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在，但你也必不多丢弃你。 Artinya apa di sini? Ada 3在 poin. 这里什么意思呢？ Poin yang pertama, 第一个重点， seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, itu artinya aku yang akan berperang bagimu. 没有一个人能够站立得住在你面前的意思，就是我为你征战。 Ya, bisa diklik. Yang kedua, 第二， sebelumnya ya. Yang kedua, slide sebelumnya. Oh, oke. Sebelumnya lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya, nah. Kemudian yang kedua, aku akan menyertaimu. 我会与你同在。
Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertaimu, kata Tuhan. 神说：“我怎么样与摩西同在，我也是照样与你同在。” Yang ketiga adalah aku akan menuntunmu. 第三，我会带领你。 Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak meninggalkan engkau. 神说：“我不会撇下你，也不会丢弃你。” Nah, ini adalah arti janji Tuhan kepada Yosua. 这个就是神对约书亚的应许的意义。 Dia berkata, Yosua, apapun masalahmu, aku yang akan berperang bagimu. 神说：“约书亚，你的问题什么呢？我会为你征战。” Yang kedua, aku tidak pernah meninggalkan engkau atau aku menyertaimu. 第二，我永远不会离弃你，或是我与你同在。 Dan yang ketiga adalah aku akan menuntun engkau menuju kepada kemenangan. 第三，我会带领你得胜。 Lalu di dalam slide berikutnya, Yosua 5 ayat 14, 在约书亚第5章第14节， di sini Allah menggenapi janjinya di dalam satu ayat. 在这里神就在一个经节一节啊，神 Waktu itu Yosua sudah melihat kota Yeriko. 成全了他的应许。那当时他已经看到耶利哥城了。 Tiba-tiba ada satu pria yang membawa pedang. 突然有一个人站着，然后带着枪， Lalu Yosua tanya, kamu lawan atau kawan? 然后约书亚就问：“你是仇敌，还是你就是要帮助我的？” Nah, di dalam ayat 14 ini jawabnya, aku bukan lawan maksudnya, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? 然后这个人回答说：“我不是的意思就是我不是敌人，我来是要做耶和华军队的元帅。”耶稣也就伏伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？” Apa maksudnya? Panglima bala tentara tentunya tugasnya berperang. 万军之耶和华的元帅，军队的元帅的就是他应该要征战的。 Berarti Tuhan Allah telah mengutus panglima bala tentaranya. 所以神差派了他军队的元帅。 Benar-benar Tuhan yang akan berperang bagi Yosua. 是真的，神要为约书亚征战。 Lalu dikatakan sekarang aku datang, berarti artinya apa? Bahwa aku menyertaimu. 然后在这里说我来，我来的意思是什么？我与你同在。 Kalau ada orang datang bersama dengan kita, menemani kita, kita juga senang, ada teman. 如果有人来，然后陪伴我们，然后跟我们在一起，我们也是很高兴啊，因为我们有朋友，对不对？ Kadang-kadang yang kita perlukan adalah teman ngobrol di saat pandemi ini. 有的时候我们只是需要一个跟我们聊天的朋友，在这个疫情当中，对不对？ Kita memerlukan kehadiran sahabat dan saudara-saudara kita. 我们需要我们的好朋友陪伴我们，跟我们的亲戚也是就是陪伴我们。 Lebih-lebih lagi di saat kita menghadapi krisis, kita memerlukan hadirat Tuhan. 更甚在我们在危机当中，我们也是需要神的同在。 Dan Tuhan katakan, aku datang. 神说我来。 Kemudian poin yang ketiga, Yosua kan bertanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku? 然后第三点，在这里耶稣要问我主要什么话要吩咐我呢？ Artinya Yosua menantikan tuntunan ataupun jawaban dari Tuhan. 在这里，约书亚等候神的回答，神的答案。 Berarti janji Tuhan bahwa aku yang berperang bagimu, aku menyertaimu,
aku menuntunmu digenapi di dalam satu ayat ini. 所以在这个一个经节里面，我会为你征战，我与你同在，我会带领你，被神应验了。 Berikutnya, ini adalah janji Allah untuk menguatkan kita juga hari ini. 这个也是神要兼顾我们的应许。 Tuhan berjanji kepada saudara dan saya bahwa Dia yang akan berperang bagi kita. 神应许给我们每一个人，神会为我们征战， Dia akan selalu menyertai kita. 他会常与我们同在， Dialah yang selalu memegang tangan kita dan menuntun kita. 他会牵着我们的手，而且引导带领我们。 Makanya kalau dikaitkan dengan Mazmur 23 ayat yang keempat, 如果我们看诗篇23篇第4节， ini adalah janji yang sama yang diberikan Tuhan kepada kita. 这也是同样的应许，神赐给我们的， Kita adalah domba-domba Tuhan. 因为我们就是神的羊， Dan Dia adalah gembala agung kita. 他就是我们的大牧者，我们的好牧者。 Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. 我虽然行过死荫的幽谷，也必不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 Nah, kalau kita melihat bahwa domba adalah binatang yang lemah, 我们看羊是一个很软弱的动物， domba itu tidak punya gigi yang tajam. 它没有很尖锐的牙齿， Domba juga tidak bisa lari dengan cepat. 它也没有办法跑得很快。 Domba tidak memiliki cakar atau kuku-kuku yang cakar yang kuat. 它没有抓，就是很尖锐的抓，或是很硬的抓。 Bahkan untuk makan pun dia harus dituntun oleh gembala. 连要找吃的东西也是需要牧者来带领他们。 Dia mudah tersesat. 他很容易迷失， Dia itu intinya rentan atau sangat lemah sehingga menjadi santapan binatang buas. 就是他很软弱，所以很容易被野兽吃掉。 Domba juga mudah takut, mudah stres. 然后羊也是很容易惧怕，很容易就是受压力。 Bukankah ciri-ciri domba sepertinya mirip dengan kita? 所以羊的一些特征跟我们差不多一样吧，对不对？ Kalau kita sedang sedih, kita nggak mau makan. 如果我们正在难过，我们不想吃东西； Kita bingung, kita nggak bisa tidur. 如果我们就是惊慌，我们就不能睡觉。 Dan disinilah kita harus menyadari kita perlu tuntunan Tuhan sebagai gembala kita. 所以这个时候，我们就必须醒悟到，我们需要神成为我们的好牧者。 Dan waktu itu Mazmur 23 ini Daud yang menulis. 诗篇23篇是大卫写的， Dia mengerti karena dia adalah gembala dulunya. 他明白，因为他以前也是一个牧者啊。 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 我虽然行过死荫的幽谷， meskipun gitu ya, sekalipun atau meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. 在这里说虽然， Jadi Bapak Ibu, kita bisa melewati lembah kekelaman dan kita pasti melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kita. 阿们，我们会经过死荫幽谷，在我们的生命当中， Bukan berarti menjadi orang Kristen bebas dari masalah. 不代表成为基督徒就没有问题了。 Justru kadang-kadang rasanya ya, setelah menjadi orang Kristen kok makin banyak masalah ya. 有的时候我们感受到，成为基督徒为什么会更多问题呢？
Kita mengabarkan kabar baik, ditolak sama teman-teman kita. 我们把好消息传给别人，人家拒绝我们， Kita kehilangan teman-teman. 我们失去了朋友。 Nah, jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kita akan mengalami lembah itu dalam hidup kita. 我虽然行过死荫的幽谷，所以我们必定会经过死荫幽谷，在我们的生命当中。 Kadang-kadang gembala harus menuntun domba-domba melewati lembah yang gelap untuk mencari rumput di seberang sana. 有的时候，牧者会带领他的羊经过死荫的幽谷，就是很黑暗的幽谷，为了要过到另外一岸，在那里找吃的。 Dan di dalam lembah itu ada gua-gua yang kemungkinan serigala-serigala binatang buas sedang bersembunyi mengintai. 在那个幽谷里面，可能有一些洞啊，那些洞里面有一些的狼，它正在等着要吃这些羊。 Lalu Daud berkata, engkau besertaku. 但是大卫说：“你与我同在。 Domba memerlukan gembala. 羊需要牧者， Jadi engkau besertaku itu artinya bahwa Tuhan menyertai kita. 所以你与我同在的意思就是神与我们同在。 Gada, nah dimaksudkan gada itu adalah sebetulnya tongkat pemukul ya, seperti gambar ini. 就是杖就是一个杖啊，木杖。 Jadi gada itu adalah senjata untuk menyerang musuh. 就是一个工具，一个武器，要打仇敌的。 Gadamu artinya adalah bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita. 你的杖就是神会为我们征战的意思。 Kalau ada beruang, serigala datang, maka gembala yang akan berperang. 如果有熊啊，或是狼来呀、就是牧者要打仗，牧者征战。 Dombanya tidak perlu seolah-olah ya gini, oke, aku berani melawan beruang, aku berani melawan serigala. Nggak bisa. Domba nggak bisa melawan mereka. 羊是不能说，哎，我会呀、我会就是跟那些熊啊或是狼征战，那个是不可能的事情啊。 Ketika ada bahaya datang, domba-domba harus makin mendekat kepada gembala. 如果有一些危险来临的时候，这些羊要更靠近牧者， Dan domba itu akan menjadi tenang karena dia tahu gembala yang akan berperang. 阿明，而且这些羊会感觉到很安稳，因为有他的牧者为他们征战。 Kemudian yang ketiga adalah tongkat Tuhan. 然后第三，神的竿 Tongkat itu menandakan tuntunan Tuhan. 就是神的带领的意思。 Tongkat gembala itu yang ada semacam bengkoknya, hooknya gitu ya. 然后第二个图案，你看它的竿就是下面是弯下来的。 Jadi kalau gada untuk menghalau atau mengusir, kalau tongkat ini untuk menarik. 所以如果这样的话，就是要为了就是要赶一些的野兽啊，还是要征战。但是如果竿的话，就是要拉这些羊。 Kadang-kadang domba dia nyangkut di semak-semak atau di pohon-pohon. 有的时候羊啊会就是在荆棘啊，或是在树上，在那边卡住。 Maka gembala harus mengulurkan tongkatnya dan menarik keluar dari semak-semak itu. 然后牧者要用他的竿，然后拉那些羊出来。 Dan domba bisa terperosok atau masuk ke dalam lubang. 有的时候羊会就是失脚啊，然后下到一个坑里面。 Dan disitulah gembala akan menarik keluar dari lubang. 然后那时候牧者要用竿，然后拉那些羊出 Dan 来。 itulah yang menghibur aku, kata Daud. 那些都是安慰我的。大卫这么说。 Pertanyaannya, siapakah yang menjadi penghiburan saudara? 问题就是说，你的安慰是谁呢？ Terlepas dari masalah di hadapan kita, apakah kita menemukan penghiburan di dalam Tuhan Gembala kita? 在
就是我们情况之外，是不是我们得着安慰？因为我们知道我们的神就是我们的牧者。 Berikutnya, 接下去， saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. 我要使大家要当刚强壮胆。 Kemungkinan pandemik ini masih berlangsung sampai akhir tahun atau bisa juga 2022. 可能这疫情会接下去到年底，或是到2022年。 Wah, rasanya kita aduh takut. 我们可能会害怕。 Ya, memang kondisi dunia kita adalah dunia yang sedang sekarat gitu ya, yang dying dunia kita Ya. ini. 是的，我们的世界现在是面临就是危机。 Dunia kita bukanlah dunia yang sempurna. Nanti akan ada Yerusalem baru. Nanti akan ada surga. 记得这个世界不是就是很完全的，就是很好的。记得我们将来会有新耶路撒冷、新天新地，才是完全的、完美的。 Tetapi dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan bencana, masalah, sakit, penyakit. 我们现在活着的世界，就是充满了饥荒，充满了问题，充满了征战，充满了一些灾难会发生的，随时会发生的。 Tuhan katakan pada hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. 但是神今天说，你当刚强壮胆， Karena aku yang akan berperang bagimu. 因为我会为你征战。 Dia adalah Allah yang maha kuasa. 他就是大而可畏的神， Dia adalah panji-panji kita atau Jehovah Nisi. 他就是我们的旌旗，他就是耶和华尼西。 Jehovah Nisi artinya adalah Allah panji-panji kemenanganku. 耶和华尼西的意思，我就是你得胜的旌旗。 Yosua dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin bisa mengalahkan musuh. 耶稣也如果靠自己的力量，不可能会打败仇敌。 Dan Tuhan mengalahkan Yeriko untuk Yosua. 而且神让耶利哥就是打败，是为了约书亚。 Dan kegentaran, ketakutan penduduk Kanaan itu menyelimuti mereka terhadap Yosua. 然后迦南美地的一些子民、一些民族战战兢兢在耶稣亚面前。 Kalau saudara membaca bahkan di dalam kitab Keluaran awal, mereka sudah mendengar bagaimana Allah yang berperang bagi bangsa Israel. 如果你看就是在出埃及，一些迦南人就已经听到了神怎么样了为以色列人征战。 Bangsa-bangsa atau musuh-musuh itu sebetulnya sudah ketakutan karena mereka tahu Allah yang berperang bagi Israel. 那些迦南的民族都已经知道了，而且他们惧怕，因为知道耶和华为以色列民征战。 Yang berikutnya, Tuhan berjanji dia adalah Jehovah Shammah, Allah Maha Hadir. 然后神接下来说，我就是耶和华沙玛，耶和华沙玛就是我永远与你同在，我就是在的神。 Bahwa Tuhan akan menyertai saudara dimanapun saudara berada, dia ada bersamamu. 你无论在哪里，神会与你同在，神与你在一起。 Yang terakhir, janji Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa Tuhan akan menuntun kita. 然后最后，神说我会带领你。 Dia adalah Jehovah Rohi, dia adalah gembala kita. 他就是耶和华罗伊，耶和华罗伊的意思就是我们的好牧者。 Berikutnya, perenungan kita pada pagi hari ini. 我们好好的思考。 Ya, memang kita hidup di situasi yang mencekam di tengah dunia ini. Tetapi jika kita menenggelamkan hidup kita di dalam firman Tuhan,
kita merenungkan firman, kita memperkatakan firman, membicarakan firman, melakukan firman, maka kita akan menjadi kuat dan teguh. 我们真的活在黑暗动荡的世界里，但是如果我们把自己沉沦在神的话里面，然后我们思想神的话，我们说出行出神的话，我们将成为刚强，而且我们会坚固。 Menjadi kuat dan teguh bukanlah soal siapa saya, siapa kita, tetapi siapakah Dia yang memiliki kita. 成为刚强跟坚固，不是因为我们是谁，但是拥有我们的是哪一位？是谁拥有我们？ Satu-satunya keberanian yang diperlukan oleh seekor domba adalah mempercayakan hidupnya kepada gembala. Itu saja. Kita cuma perlu berani mempercayakan hidup kita kepada gembala kita. 一只羊唯一能够有把握的只是一个，相信他的牧者。我们也是如此，我们只能有把握的只是一件事情，相信我们的好牧者。 Saya akhiri dengan ayat ini, slide yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat 1. 我用这个最后的就是腓立比4章第1节。 Ya memang ada bahasa Inggrisnya, saya cuma ingin mengambil dari versi The Message yang kira-kira begini kalau diterjemahkan langsung ya. Sahabatku, my dear friend, sahabatku yang terkasih, aku begitu mengasihimu. Aku mau yang terbaik bagimu. Dan itu adalah hati saya untuk saudara hari ini, sebagaimana Paulus. Aku ingin yang terbaik bagimu. Ya, aku begitu bangga kepadamu. Yang pertama, jangan bimbang, don't waver. Yang kedua, stay on track, jangan melenceng ke kanan ke kiri ya. Yang ketiga, tenanglah di dalam Tuhan, steady in God. 我现在用这个经文，就是用 The Message 版本，然后如果就是自由的翻，就是我的亲爱的朋友，我的好朋友，这是我为你们的祷告，而且这是我对你，就是像保罗的心一样，我非常爱你，我要把最好最好的给你，我也因为你使我非常开心，让我自豪，所以第一就是不要动摇，不要惊慌。第二，还是要忍饶，保持在神的道里面，不要往左往右，但是要保持前进，而且在主里面要坚定不移。 Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. 所以我们一起低头，我们一起祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 我们天上的父，我们感谢你。 Engkau adalah Bapa dan Gembala kami. 你就是我们的天父，你也是我们的好牧者。 Engkau berjanji bahwa Engkau yang akan berperang bagi kami. 你赐下应许给我们，你会为我们征战。 Aku berdoa apapun juga yang menjadi masalah saudaraku hari ini. 我祷告，任何问题，我的弟兄姊妹正在面对的， Kiranya Engkau yang akan menyelesaikan bagi mereka. 你帮他们解决。 Dan aku berdoa supaya hadirat-Mu terasa di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka. 我也祷告，让你的同在，他们能够感受到，在他们的家中，在他们的工作上。 Penyertaan dan penghiburan-Mu semakin nyata di tengah segala masalah yang mereka hadapi. 你的同在跟你的安慰可以更明显，在他们所面对一切的问题上，他们可以感受到。 Dan aku berdoa untuk tuntunan-Mu, hikmat-Mu, supaya kami dapat mengalami kemenangan, menyaksikan kebaikan-Mu. 而且我祷告主啊，愿你的恩惠、你的引导、你的带领可以更明显，所以我们可以看见，而且我们可以得到胜利。 Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. 我们把我们的生命完全交托在你的恩手中， Di dalam nama Yesus Kristus. 奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus berkati. 谢谢各位。 Terima kasih. 主
谢谢牧师。哈利路亚！我们继续来宣告诗篇91。Kita mau deklarasikan Mazmur 91. 我们的福分，阿们。Menjadi bagian kita. Karena kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, maka 因为我们认识主，神也是认识我们。Firman Tuhan Mazmur 91 berkata, Tuhan yang akan memelihara kita. Walau 1000 orang rebah di sisi kiri, di sebelah kanan kita, tetapi pertolongan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Amin. 神的话说，在诗篇91，虽然千人扑倒在我们的旁边，神与我们同在，因为我们认识神，神也认识我们。所以我们要很认真来宣告这首歌。这首歌不是单单歌而已，但是成为我们的宣告。每一天，我们是用这个应许来宣告，让神听见我们的祷告。阿们。Jadi kita harus sungguh-sungguh mendeklarasikan ini bukan hanya sekedar lagu, tetapi setiap hari kita harus deklarasikan dan kita percayain ini menjadi bagian kita. 感谢主，神要提醒我们不要惧怕，因为神与我们同在。阿们。Puji Tuhan, Tuhan ingatkan kita jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. 阿们。主在至高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那捕鸟人蛇的网罗和毒害的瘟疫，他医治你灵毛来遮蔽你，你要托靠在他翅膀底下。阿们。他的城市是大小的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，白日飞的箭，黑夜的瘟疫，或是无间要灭人的毒品，虽然千人扑倒在你旁边，或有万人扑倒在你右边，但只在海绝不得临近你，你为亲眼观看恶人遭报。主耶和华，主耶和华是我的避难所。阿们。将至高神当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不安进你的帐篷，因他为你吩咐他的使者，在你一切道路上保护你，他们必要用手来托住你，免得你脚碰倒在石头上。你要揣在使者会是身上，见他手中的使者和大蛇。神说，因为他专心地爱我，我就要来扶持并他救他，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处，
求告我，我就要与他，在极难中，我要与他同在。再这么宣告，因他认识并知道我的名，我要把他安置在高之处。他求告我，我就要与他，在极难中，我要与他同在。再次，在极难中，我要与他同在。神必的救使我尊贵，主享长寿，奇妙救恩显明给我。我们一起大声来说阿们，好吗？预备，阿们，阿们。主，我们感谢你， Tuhan 你 kami 是与 bersyukur 我们同 padamu, 在的神， Engkau Allah yang beserta dengan kami. 你是保护我们的神。 Engkau Allah yang menjaga kami. 当我们全心来敬拜赞美你， Waktu kami dengan segenap hati memuji dan menyembah Engkau, 主啊，你引导我们， Engkau akan menuntun kami. 你带领我们， Engkau akan menyertai kami. 你告诉天国的奥秘， Engkau akan memberitahukan kepada kami rahasia kerajaan surga. 你带领我们怎么样来行。 Engkau akan menuntun kami apa yang harus kami kerjakan. 在我们生活中，主啊，你必定带领我们。 Di tengah kehidupan kami, Engkau akan menyertai kami dan menuntun kami. 你对我们说， Engkau 您的弟 berkata 兄们， kepada kami, 您的弟兄们，像缅的弟兄们，你们就是我的喜乐。 Engkaulah saudara-saudaraku, Engkaulah sukacitaku. 亲爱的弟兄们， Saudara-saudara yang terkasih, 靠主站立的稳。 berdirilah teguh dalam Tuhan. 主啊，是的，我们靠着你才可以站立的稳。 Benar Tuhan, kami mengandalkan Engkau baru bisa berdiri teguh. 你带领我们 Engkau pimpin kami 在青草地上， ke padang rumput yang hijau. 你引导我们安息的水边， Dan Engkau akan membaringkan kami di tempat di mana ada air yang tenang. 你把我们的灵魂苏醒， Engkau menyegarkan jiwa kami. 你的名引导我走一路。 Dan karena namamu, Engkau akan menuntun aku di jalan yang benar. 我虽然经过死荫的幽谷， Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 也不遭害， tidak takut bahaya, 因为你与我同在。 karena Engkau besertaku. 你的杖、你的竿都安慰我。 Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 在我敌人面前， Di hadapan lawanku, 你我摆设演戏， Engkau menyediakan hidangan bagiku. 你拥有膏了我的头， Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, 使我的福被满溢。 pialaku penuh melimpah.
我一生一世必有恩惠，慈爱随着我。 Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. 是的，主，我们感谢你，你 Benar 一 Tuhan, 生 kami 一世 bersyukur padamu 跟随我们， seumur hidup kami Engkau menyertai kami. 你的恩惠的慈爱随着我们。 Kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai kami. 主，我们感谢你。 Tuhan, kami mengucap syukur padamu. 祷告阿里牧师， Berkati Pak Arif, 祷告阿里牧师，祷告阿里牧师，melalui Pak Arif， melalui Pak Arif, 你来祝福我们，来提醒我们。 借着Arif Musa, Engkau telah memberkati kami dan menguatkan kami. 主啊，我们不惧怕， Tuhan, kami enggak takut 因为你与我们同在， karena Engkau menyertai kami. 你保守看顾我们每一位， Engkau jaga, Kau pelihara setiap kami. 你坚固我们每一位， Kau kuatkan setiap kami. 在你的话语上，你坚固我们， Di firman-Mu Tuhan, Kau kuatkan kami. 因为你的话是真理， Karena firman-Mu adalah kebenaran. 你的话是我命生活firman-Mu yang membuat kami hidup。 你的话使我们可以活起来。 我们感谢主，我们赞美主， Kami mengucap syukur dan kami memuji Engkau. 也祝福Pak Arif牧师， Berkati Pak Arif, 也祝福他的家庭、太太、孩子 berkati 们， keluarganya, istri dan anak-anaknya. 祝福他的侍奉， Berkati pelayanannya, 祝福他的工作， berkati pekerjaannya. 祝福他一切所做的 Berkati apapun yang dia kerjakan, 可以讨神的喜悦，蒙主悦纳。 menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. 主，我们把阿里牧师交托在你的手中，他 Kami 出入 serahkan Pastor Arif ke dalam tangan-Mu, keluar masuknya 有神与他同在， ada penyertaan Tuhan menyertai dia. 平安喜乐 Damai 跟随他。 sejahtera, sukacita menyertainya. 无论你差派他到哪里去， Dimanapun Tuhan utus dia. 主啊，有启示，ada mukjizat Tuhan dinyatakan。 有神的启示，有神的就是可以彰显在他的服事当中。 我们感谢主，我们把阿里交托在你的手中。 Kami mengucap syukur dan kami serahkan Pak Arif dalam tangan kasih-Mu. 我们也祝福我们统长牧者把尼购这位副牧者跟每个rayon的牧者。 Kami berdoa juga untuk semua Tuhan, gembala sidang kami, 4 wakil gembala, dan semua gembala rayon. 我们祝福Pak Samuel， Kami berkati Pak Samuel, 我们的rayon牧者。 gembala rayon kami. 我们也祝福Petrus Paulus Helambang dan David。 Kami juga memberkati Tuhan Pak Petrus, Paulus, Pak David, Pak Herlambang. 我们也祝福我们的牧者Pak Johan。 Dan kami juga memberkati gembala kami Pak Johan. 主啊，降下你的慈爱怜悯在我们牧者的身上。 Turunkan berbelas kasih-Mu dan anugerah-Mu di atas gembala-gembala kami. 坚固他们的信心， Kuatkan iman mereka. 保守看顾他们， Jaga dan pelihara mereka Tuhan. 一切不是属神的，我们奉主耶稣基督的名砍断切掉。 Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Tuhan kami usir, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. 你差派你的天使天兵来围绕他们， Dan Kau yang utus malaikat-malaikat-Mu menjagai mereka, mengelilingi mereka. 平安喜乐跟随他们，
Damai sejahtera sukacita menyertai mereka. 他们的侍奉、他们的工作、他们的家庭有你保守。 Amin. Pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga mereka ada perlindunganmu. 我们感谢主， Kami 我们 mengucap 赞美 syukur padamu dan kami memuji Engkau. 主啊，我们也祝福以色列， Tuhan, kami juga akan memberkati Israel. 愿你的平安降下在以色列。 Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah atas Israel. 我们在这里宣告以色列平安， Dan kami di sini deklarasikan Israel damai. 他的子民被神保守看顾。 Setiap masyarakatnya, penduduknya dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. 他们也成为祝福人， Dan mereka menjadi berkat bagi orang lain. 他们成为做神的见证人。 Dan mereka menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. 现在世界设定着以色列， Sekarang seluruh dunia sedang melihat kepada Israel. 主啊，你彰显显明你的能力、你的应许在以色列。 Dan Tuhan, Engkau sendiri yang nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, dan juga perkara-perkara ajaib di Israel. 主啊，让你写的计划在圣经完成在以色列，让世界可以看到神是与以色列同在的神。 Sehingga semua firman-Mu Tuhan yang ada di Alkitab boleh tergenapi, sehingga semua bangsa dapat melihat Engkau adalah Allah yang menyertai bangsa Israel. 让世界可以看到承认以色列的神耶稣基督就是真神。 Sehingga seluruh dunia dapat melihat bahwa Raja atau Allah Israel, yaitu Yesus Kristus, adalah Allah yang benar. 主，我们也把印尼交托在你的手中。 Kami juga serahkan bangsa Indonesia dalam tangan kasih-Mu. 我们的总统，印尼的领袖， Pemimpin bangsa kami, presiden kami, 主啊，饶恕， ampuni Tuhan. 饶恕我们的子民。 Ampuni juga rakyat bangsa ini. 我们不懂来咒诅以色列。 Kami mohon ampun karena mereka tidak mengerti, makanya mereka mengutuk bangsa Israel. 我们在这里，我们代表印尼来认罪悔改。 Dan saat ini kami mewakili bangsa Indonesia untuk bertobat dan mengaku dosa kami di hadapan-Mu. 我们奉主耶稣基督的名， Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 一切的咒诅在印尼的嘴出来的，我们收，kami tarik kembali dan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. 一切从印尼子民所说出的咒诅，对以色列的咒诅，全部我们要拉回，我们要收回，奉主耶稣基督的名，而且我们要砍断，我们要封掉，奉主耶稣基督的名。你的十字架挡住在印尼跟以色列当中， Dan salib-Mu yang berdiri di antara bangsa Israel dan bangsa Indonesia. 分别为圣，从主来的，而且是从这个二行来着，你自己来分别为圣。 Engkau yang kuduskan Tuhan, yang bukan berasal daripadamu kami tolak semuanya, dan segala yang daripadamu Tuhan, Engkau yang kuduskan, Engkau yang khususkan. 主，这个二行不能跟这个从神来的联合。 Sebab kami tahu yang jahat tidak dapat bersatu dengan apa yang dari Tuhan. 你宝血来遮盖我们印尼的子民，遮盖以色列的子民。 Amin. Dan biar darah-Mu Tuhan yang tutup bungkus bangsa Israel dan juga bangsa Indonesia. 洁净印尼，洁净以色列。 Amin. Bersihkan, sucikan, kuduskan bangsa Israel dan bangsa Indonesia. 降下你的怜悯慈爱在印尼跟以色列。 Turunkan belas kasih-Mu Tuhan, your mercy Tuhan atas bangsa Indonesia dan jaga bangsa Israel. 降下你的平安喜乐在印尼跟以色列。
Dan turunkan damai sejahtera sukacitamu atas bangsa Israel dan juga bangsa Indonesia. 让印尼跟以色列可以和好， Sehingga bangsa Indonesia dan bangsa Israel boleh berdamai. 让印尼可以成为祝福以色列的子民。 Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang memberkati bangsa Israel. 因为你说，当我 Karena 们 Engkau 祝福以 berkata, 色列，我们也被祝福。 waktu kami memberkati Israel, kami pun diberkati. 感谢主耶稣，赞美 Terima 主 kasih 耶 Tuhan 稣。 Yesus, terpuji namamu. 我们这样子祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang sakit dan yang berulang tahun. Kami persilakan gembala kita. 我们也是为一些软弱的弟兄姊妹祷告，而且我们也为5月份生日的弟兄姊妹祷告。我们先为病人祷告，我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 主耶稣，感谢赞美你。 Tuhan Yesus, terima kasih. 你说在世上有苦难，但是在你里面有平安。 Engkau berkata di dunia ini kami akan ada penderitaan, tetapi di dalam Engkau kami mempunyai damai sejahtera. 因为你已经胜过世界， Karena Engkau telah menang dari dunia. 胜过世界一切苦难的主，今天在我们当中。 Dan Allah yang telah menang dari atas setiap penderitaan di dunia ini ada di tengah-tengah kami saat ini. 主啊，我们向你呼求祷告， Tuhan, saat ini kami berdoa, kami berseru kepadamu 为着你的儿女的病痛祷告。 untuk kelemahan tubuh dari anak-anak-Mu kami berdoa. 我们为着高丽姐妹高丽这个伊布高丽向你呼求， Kami berdoa memohon kepadamu Tuhan untuk Ibu Kori. 她6月3号要动手术，脑部的手术。 Tuhan, dia akan operasi otak di tanggal 3 bulan 6 ini. 我们就恳求你的怜悯和慈爱来充 Kami 满她。 minta anugerah-Mu, belas kasih-Mu memenuhi dia. 主啊，让她能够度过这一切的危险的难关。 Sehingga dia bisa melewati Tuhan masa-masa kritis ini. 你自己参与你的恩手在这按手在他的身上。 Dan biarlah Engkau sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Engkau yang tumpangkan tangan-Mu di atas tubuhnya. 你恩膏每个医生、每个护士要动手术的一切过程可以顺利完成。 Kau sendiri yang urapi para dokter, para suster, sehingga operasi boleh berjalan dengan baik. 主啊，愿你的旨意成就。 Amin. Dan biar kehendak-Mu yang jadi. 若不是从你而来的旨意，我们就切断。 Amin. Kalau ini bukan daripada-Mu, semuanya kami akan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. 让主你自己保守他，可以 Dan Tuhan sendiri 可以度过一切的痛苦。 yang memelihara dia untuk melewati semua penderitaan ini, Tuhan. 加倍给他力量。 Berikan kekuatan baginya. 我们为着苏纳蒂他的脚肢断在这，求你神的怜悯医治。 Dan kami berdoa untuk patah tulang dari Ibu Sunarti, Tuhan berikan belas kasihan-Mu dan penyembuhan padanya. 他的肢断的腿可以被接回来，可以正常行走。 Tulang kaki yang patah itu boleh kembali, Tuhan bersatu kembali dan sempurna. 我们为着朱纳蒂弟兄他的他的肠的这个主啊，你在这恢复他的肠消化系统。 Kami berdoa untuk Pak Junardi Tuhan, untuk khususnya untuk sistem pencernaannya biar boleh kembali normal dalam nama Yesus. 你医治他的病。 Kau sembuhkan sakit penyakitnya. 我们为着 UD 在这交在主手中。 Kami juga serahkan Pak Yudi dalam tangan kasih-Mu. 主啊，你在这恢复他动手术，已经度过了。
Dia telah melewati operasi Tuhan, 让他可以得到完全的医治，恢复正常。 dan biarlah dia boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, kembali normal seperti sedia 我们 kala. 为着 Elizabeth 她的骨头折断， Kami berdoa untuk Elizabeth yang patah tulang Tuhan. 主你施恩的怜悯医治她。 Tuhan, berikan belas kasihan-Mu dan sembuhkan dia. 我们为着阿松他的颈项的神经线被这个受切的阻塞，求 Kami berdoa untuk urat kejepit di lehernya Tuhan. Kami minta padamu. 我们为着 Hendarmin 弟兄他的 vertigo， 主啊，你施恩怜悯。 Sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk vertigonya Pak Hendarmi. Kau berikan belas kasihan-Mu atas hidupnya. 完全的恢复他， Sembuhkan dia dengan total, pulih sempurna. 让整个身体可以平衡，他的脑，他的一切的血管可以正常。 Sehingga semua sistem syarafnya, otaknya, balance tubuhnya Tuhan boleh sempurna. 感谢赞美你， Terpuji nama-Mu. 我们为着明家的哥哥金家交在主手中。 Kami serahkan Kinca dalam tangan kasih-Mu. 主啊，你恢复他一切的软弱，他的健康。 Pulihkan kesehatannya. 主啊，感谢赞美你， Tuhan terima kasih. 感谢赞美你，你听我们的呼求祷告。 Engkau telah dengar doa dan seruan kami. 所有其他的弟兄姐妹在软弱病痛当中，主啊，我们仍然向你呼求祷告。 Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kami tidak sebutkan hari ini, tetapi yang di dalam kelemahan tubuh dan sakit penyakit Tuhan, kami berdoa padamu. 我们知道看顾我们的神必保守华裔堂的每个弟兄姐妹。 Kami tahu Allah yang menjagai dan memelihara kami akan memelihara setiap kami di Mandarin Service. 软弱得着刚强，有病得着医治。 Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. 忧伤得着安慰。 Yang hatinya terluka Tuhan hiburkan. 被任何问题所捆绑的， Yang terikat oleh segala jenis masalah, Tuhan lepaskan. 经济问题的主啊，你在这赐福他们，为他们开路。 Yang masalah ekonomi Tuhan, Engkau sendiri yang bukakan jalan, Engkau berkati. 主啊，你的儿女们各样的问题，在主反射都能。 Amin. Di tengah masalah setiap anak-anak-Mu, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk membantu, 我 menolong 奉 kami. 主耶稣基督的名吩咐命令，所有的新冠病毒离开所有华裔堂的众儿女们。 Dan kami di dalam otoritas dari nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan COVID-19 pergi, tinggalkan setiap jemaat Mandarin Service. 主啊，你与我们同在。 Tuhan yang menyertai kami. 今天你的儿女在这个5月份的生日，主你纪念。 Tuhan, hari ini Kau juga ingat teman-teman saudara-saudara kami yang ulang tahun di bulan Mei ini. 在5月份生日，你可以举起你的手。 Saudara-saudara yang ulang tahun di bulan 5, boleh lambaikan tanganmu dan angkat tanganmu. 5月份生日的主耶 Yang 稣要 ulang 祝福 tahun 你。 bulan 5, ayo angkat tangannya. Tuhan Yesus mau memberkati engkau. 主耶稣，你看到你每个儿女的生日， Tuhan, Engkau yang melihat ulang tahun dari setiap anak-anakmu. 因为你是爱我们的神，拣选我们的神。 Karena hanya Engkau Allah yang memilih kami dan Allah yang begitu mengasihi kami. 你的儿女们，他们出生的日子，主你都一一的知道。 Hari lahir dari anak-anakmu Tuhan Kau tahu satu persatu. 这个时候，恳求你在这用你的恩手、满有慈爱的手，在这牵住他们。 Sekali lagi Tuhan, aku minta biarlah tanganmu yang penuh kasih menuntun setiap mereka yang ulang tahun.
甚至年老的你甚至拥抱他们。 Bahkan yang orang tua Tuhan, Engkau yang peluk mereka. 奉耶稣基督圣名， Dalam nama Tuhan Yesus, 神赐福你们的健康， Tuhan berkati kesehatanmu, 身心灵都健康。 tubuh, jiwa, roh sehat sempurna. 神赐福你们的家庭， Tuhan berkati keluargamu. 神赐福你们的工作，你们的事业。 Tuhan berkati usahamu, pekerjaanmu. 年轻人读书的，神赐福你的学业。 Dan Tuhan berkati anak-anak muda yang masih sekolah. Tuhan berkati pendidikanmu. 主啊，感谢你，你打开天上的窗户，倾覆于他们，祝福他们。 Bukaan tingkap-tingkap langit, berkati mereka berlimpah-limpah. 感谢赞美你， Terpuji namamu. 用耶稣基督的名。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 现在举起我们的双手。 Saat ini kita angkat kedua tangan kita, kita mau terima doa berkat. Marasela baida lori briveste. Yeheka parada rehapaka. Reta kabasika pataka. Senda chung animan. Anak-anak Tuhan, 领受从天父而来的祝福， terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. 看见天父的慈爱， Dialah kasih karunia damai sejahtera 耶稣基督的平安和喜乐， dan sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus 圣灵的浇灌， dan Roh Kudus yang tercurah, 降下他的能力， turunkan kuasanya atasmu 使你可以刚强壮胆， sehingga engkau dapat berdiri teguh dan 不 gagah 惧 perkasa, 怕，不胆 tidak 怯。 takut, tidak gemetar, tidak khawatir. 神永远与你们同在， Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. 从今时 Mulai dari hari ini 直到永恒， sampai kekekalan. 直到主第二次再来接你，回到他所预备的地方。 Sampai Tuhan kedua kali datang menjemput engkau masuk ke tempat yang disediakan bagimu. 与主一同活到永永远远。 Hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. 阿门。 Amin. 耶稣祝福你们。 Tuhan Yesus berkati. Amin.